Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aslan bin Iqtasa. Baiklah, saya akan membentangkan definisi media sosial. Media sosial ialah satu bentuk komunikasi atas talian yang telah menghubungkan manusia untuk saling berinteraksi pada masa kini. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara atas talian dengan membolehkan para pengguna untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi maklumat meliputi blog, rangkaian sosial atau wiki, forum dan alam maya. Selain itu, fungsi media sosial daripada segi pembelajaran, perniagaan, hiburan dan komunikasi. Daripada segi pembelajaran pula, contohnya mencari maklumat dan sumber rujukan atau membuat kajian secara atas talian dengan melayari internet. Selain itu, daripada segi perniagaan, contohnya melakukan urusan jual beli atas talian seperti aplikasi Shopee, Lazada atau serta menarik minat pelanggan melalui media sosial. Seterusnya, daripada segi hiburan, contohnya untuk meluangkan masa bersama ahli keluarga atau melihat berita terkini dan isu semasa. Dan akhir sekali iaitu komunikasi. Contoh, untuk melakukan panggilan video atau memudahkan urusan untuk berinteraksi dengan orang yang jauh. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Hajar binti Ishak. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai teknologi media sosial. Terdapat 3 jenis teknologi yang kita boleh gunakan untuk penggunaan media sosial. Yang pertama ialah komputer. Kebiasaannya akan digunakan oleh pelajar ataupun orang-orang yang bekerja di office. Sebab apa? Sebab komputer ni lebih memudahkan kerja-kerja lah, dalam untuk kita buat slide ke, kita nak buat artikel, kita akan guna komputer, lebih menjimatkan masa kita berbanding kita gunakan telefon pintar. Komputer ni dia agak mahal, tetapi terdapat banyak kegunaannya. Okey. Yang kedua ialah telefon pintar. Telefon pintar ni amatlah mudah digunakan sebab kita boleh akses telefon pintar ni bila-bila masa. Okey, bila-bila masa kita boleh on telefon pintar ni, guna social media. Telefon pintar ni lebih fleksibel kerana mudah dibawa ke mana-mana berbanding dengan komputer, kerana komputer perlukan penjagaan yang lebih rapi kerana ianya agak besar berbanding dengan telefon pintar. Ketiga ialah teknologi tablet. Okey. Tablet ni sesuai untuk pelajar lah, banyak kegunaan seperti komputer. Ini kerana tablet ni hampir sama fungsi dia dengan telefon pintar, tetapi ianya hanya mempunyai saiz visual screen yang lebih besar. Sesuai lah untuk kalau kita nak drawing ke kan, nak lukis guna tablet agak memudahkan lah. Okey, seterusnya ialah etika penggunaan media sosial. Terdapat 5 etika penggunaan media sosial. Yang pertama ialah menyampaikan perkara yang baik. Kena fikir dulu, perkara yang kita nak share ni bermanfaat tak? Baik tak kalau masyarakat tengok kan? Sebab kita tak naklah perkara yang negatif akan menjadi ikut-ikutannya, sebab masyarakat yang tengok kita punya perkongsian di media sosial pun terdiri daripada golongan kanak-kanak, budak sekolah, anak-anak muda. Seterusnya ialah menjaga batas-batas pergaulan. Nak komen video ke gambar ke kan, kita kena make sure komen kita tu jangan berbau negatif, macam hinaan ke cacian, maki hamun. Tak boleh lah, kita kena menjaga batas-batas. Ketiga ialah menggunakan untuk tujuan yang positif dan bermanfaat. Kita boleh cari ilmu baru, macam nak cara-cara masak ke, cara-cara menjahit ke, semua ada di media sosial. Yang keempat ialah pastikan maklumat sahih sebelum disebarkan. Maklumat yang kita nak share tu, berita yang kita nak share tu sahih tak berita tu, maklumat tu. Kalau benda tu viral, kita pun tak tahu sumber tu dari mana, and then kita share je, tapi benda tu sebenarnya salah. Benda tu tak boleh lah jadi macam tu. Kita kena elak. Okay, yang kelima ialah bijak membahagikan masa. Penggunaan media sosial ni kita tak boleh lah kalau 24 jam tu ada media sosial je, tak boleh, sebab ini akan memberi kesan buruk dalam kehidupan seharian kita dan diri kita. Okay, so kita kena ada limit lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai and Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Ashraliana binti Murad. Hari ini saya ingin menceritakan tentang media sosial. Media sosial yang pertama ialah Instagram. Instagram merupakan sebuah perkhidmatan rangkaian sosial perkongsian gambar dan video secara dalam talian. Aplikasi ini dicipta oleh Kevin Systrom dan Mike Cricket. Aplikasi ini dilancarkan pada bulan Oktober 2010 di iOS dan untuk peranti Android dilancarkan pula pada bulan April 2012. Media sosial yang kedua ialah WhatsApp. Aplikasi ini membolehkan penghantaran mesej, teks dan panggilan video, imej, media lain seperti dokumen ataupun location pengguna. Aplikasi ini berjalan daripada peranti mudah alih iaitu telefon bimbit, tetapi aplikasi ini juga boleh diakses daripada komputer. Perkhidmatan ini memerlukan pengguna untuk menyediakan nombor mudah alih. Media sosial yang ketiga ialah Twitter. Twitter ialah perkhidmatan rangkaian sosial dan microblog yang membolehkan pengguna menghantar dan membaca mesej yang dipanggil iaitu tweet. Terakhir iaitu yang keempat ialah blogger. Blog adalah sebuah singkatan daripada website blog yang merupakan jurnal, artikel dan informasi online.
Cara mengatasi masalah ketagihan media sosial yang pertama ialah perlu meluangkan masa bersama family supaya kita dapat menghilangkan ketagihan terhadap media sosial. Contoh aktiviti yang boleh kita lakukan dengan family ialah beriadah, bermain badminton ke berjoging, berbasikal di halaman-halaman rumah je. Dan yang kedua ialah limitkan penggunaan gadget. Contohnya macam 4 jam satu hari supaya kita dapat mengawal diri kita daripada bermain gadget berlebihan. Kita kena limitkan masa selama 4 jam ke sehari. Dan yang ketiga, buang aplikasi yang melalaikan dan membuang masa seperti game ke TikTok, Instagram, semua tu akan melalaikan kita dan membuang masa kita. Dan itu dapat menyerabutkan lagi fikiran dengan tengok benda-benda yang tidak berfaedah tu semua. So kita boleh delete atau buang aplikasi tu. Kita boleh download aplikasi yang lebih berfaedah seperti membaca berita di internet tentang dunia sekarang dengan pandemik COVID-19 sekarang. Dan yang terakhir lah menjauhkan diri dari dunia media sosial. Seperti kita boleh pergi bercuti dengan family untuk tenangkan fikiran. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 kita tak boleh pergi luar daripada negeri atau negara. Kita boleh je pergi yang dekat-dekat atau dekat rumah pun kita boleh melupakan media sosial dan kita boleh tenangkan fikiran dengan buat aktiviti rada bersama family. Assalamualaikum, saya Nur Aswarina binti Suhaimi akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan media sosial. Media sosial jika digunakan dengan cara yang betul akan memberikan banyak manfaat kepada semua orang dan menjadi sebaliknya apabila disalahgunakan. Cara kebaikan media sosial kepada masyarakat ialah membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat seperti penggunaan media sosial dapat menjana pendapatan yang lumayan dengan berniaga secara online tanpa memerlukan seseorang itu untuk bersemuka secara empat mata. Tegasnya, laman sosial dapat mewujudkan perniagaan di hujung jari tanpa had masa serta media sosial juga dapat menarik minat dan pemikiran masyarakat. Selain itu, kebaikan media sosial kepada individu dapat berkongsi ilmu dan maklumat. Kalau kita bijak mencari kawan yang sesuai di media sosial, kita akan mendapat maklumat terkini dengan cepat. Tambahan pula, ia juga dapat memudahkan urusan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, semasa pandemik COVID-19, kita dapat mengadakan satu perjumpaan di satu tempat seperti Google Meet untuk membuat kelas secara atas talian. Di samping itu, kebaikan media sosial kepada negara ialah wujudnya kerjasama antara pemimpin dan negara akan lebih maju ke hadapan. Dengan penggunaan media teknologi yang penting pada era moden kini kerana ia dapat memanfaatkan kepada pendidikan negara. Manakala antara keburukan media sosial kepada masyarakat ialah jenayah menghina sesebuah agama ataupun kaum dengan menyalahgunakan media sosial dengan mencipta akaun palsu bagi mencetuskan perbalahan untuk menghamburkan kata-kata kurang menyenangkan terhadap kaum dan agama lain. Kemudian, cyberbullying. Hal ini bermula daripada ketidakpuashatian seseorang terhadap individu tertentu sama ada atas sebab perilaku, kemewahan dan penampilan. Cyberbullying ini mudah dilakukan kerana mereka hanya perlu menaip kata-kata yang tidak sepatutnya seperti perkataan hinaan, lucah dan berbaukan ugutan kepada mangsa supaya dapat menyiksa mental mangsa. Seterusnya, kepada individu akan mendorong pembuangan masa dan lalai. Sebagai contoh, golongan remaja menjadi lalai dalam melakukan sesuatu tugasan. Hal ini akan menyebabkan mereka mengabaikan pelajaran kerana tiada masa yang diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran. Akhir sekali, keburukan media sosial kepada negara akan mengugat perpaduan kaum dan imej negara akan tercemar. Sebagai contoh, pelbagai trend terbaru muncul dari negara luar dan menjadi ikutan generasi muda pada waktu kini. Mengikut trend media sosial bukannya satu kesalahan, tetapi apa yang dikesalkan apabila golongan remaja terutamanya dalam kalangan wanita tanpa segan silu menari demi perkara yang disebut sebagai hiburan mengikut trend. Hal ini mampu merosakkan imej negara Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farida binti Abdul Hamid. Hari ini saya nak menerangkan tentang manfaat media sosial. Yang pertamanya ialah dapat menjana pendapatan. Sekarang ni waktu COVID ni masyarakat kurang digalakkan untuk keluar daripada rumah. Jadi banyak apps yang boleh kita berniaga. Sebagai contohnya kita boleh berniaga dalam Shopee, dalam Instagram, dalam WhatsApp dan banyak lagi. Yang kedua, manfaatnya ialah dapat meningkatkan kemahiran ICT. Media sosial ni dia banyak. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada YouTube. Jadi kat situ kita akan belajar sikit-sikit tentang ICT. Macam mana nak edit gambar, macam mana nak edit video, macam tu. Manfaat yang ketiga ialah dapat menambah kenalan baru. Sebab bila kita menggunakan media sosial, kita akan berhubung dengan seluruh dunia, masyarakat di seluruh dunia. Kalau dekat Facebook kita dapat kawan-kawan baru yang dari tempat lain. Kat situlah kita boleh tambah kenalan baru, dapat eratkan silaturahim. Yang keempat ialah dapat menambah maklumat dan pengetahuan semasa. Kita dapat tahu apa yang terjadi pada masa kini sebab zaman sekarang ni masyarakat ni dia pantas, dia cepat viral, tapi kita kena pastikan maklumat yang disampaikan tu betul, sahih. Macam tu. Kesimpulan yang kita dapat daripada media sosial ni, yang pertamanya ialah kita haruslah mencari jalan yang sesuai bagi mengelakkan ketagihan kepada media sosial. Sebagai contohnya, kalau kita tengah study,
kita kena fokus kepada study kita. Contohlah notification chat masuk. Jadi kita kena abaikan sebab media sosial ni dia hebat. Dia akan membuatkan kita jadi lalai. Kita penuhkan masa kita dengan media sosial je. Kita study habiskan masa selama 2 minit sebabkan kita ni terlalu ketagih nak tengok media sosial. Yang kedua ialah semua pihak perlu berhati-hati dan bijak ketika menggunakan media sosial. Zaman sekarang ni zaman viral. Benda yang kecil pun boleh viral. Kadang-kadang benda tu tak sahih. Jadi kita ni kenalah berhati-hati. Kita kena pastikan apa yang kita share kepada orang tu benda yang betul, benda yang sahih. Macam tu. Yang ketiga ialah kita juga perlu berusaha untuk melakukan aktiviti bersosial serta berkegiatan normal tanpa perlu menggunakan media sosial. Kita boleh buat jadual macam petang kita hanya dengan family. So, tak ada gadget kat tangan, tak ada yang tengah baca chat, macam tu. Kalau malam, baru kita boleh tengok handphone, tengok media sosial. Kita kena agihkan masa kita supaya kita ni tak adalah macam duduk dalam bilik hanya melihat media sosial, tak bergaul dengan family. Sekian daripada saya, terima kasih.